Berita Al-Hijrah 16 Kaedah 8 Julai, kluster COVID-19 terbesar di Malaysia berakhir. Juga Al Jazeera patut rujuk kerajaan Malaysia, bukan lapor membuta tulik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrom. Perkembangan COVID-19, kluster Perhimpunan Tabligh di Seri Petaling yang merupakan kluster terbesar negara diisytihar tamat hari ini. Perkembangan positif itu diumumkan dengan nada sebab oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah hari ini. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, walaupun kluster itu telah diisytiharkan tamat, namun ujian saringan akan terus dijalankan jika ada tanda peningkatan kes dalam kalangan jemaah tabligh. Aktiviti saringan akan terus dijalankan untuk bukan hanya kluster jemaah tabligh Seri Petaling tetapi sub-kluster tersebut. Jadi sub-kluster kalau kita lihat ialah contohnya sekolah tahfiz dan madrasah. Mesti kita jalankan saringan. Manakala itu, tiada kes penularan dalam negara dilaporkan hari ini. Dengan hanya 3 kes import baharu dicatatkan, ia menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 8,677 kes. Tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Selepas pembukaan sesi persekolahan secara berfasa, institusi pengajian tinggi IPT pula akan dibuka secara berperingkat mulai bulan ini dengan kemasukan sepenuhnya pada Oktober depan. Melaluinya, Universiti Awam UA dan Universiti Swasta US diberi fleksibiliti dalam menentukan kaedah pembelajaran. Tambahan 4 lagi kategori pelajar akan dibenarkan kembali ke kampus semulai bulan ini, antaranya pelajar tempatan di IPT Swasta IPTS sebanyak 30%. Pelajar tahun 1 hingga 4 di Universiti Awam UA dalam bidang pengajian yang memerlukan latihan klinikal, latihan amal, praktikal, bengkel, makmal, studio atau peralatan khusus dan mereka yang perlu menduduki peperiksaan badan profesional. Sementara itu, pelajar tahun 1 hingga 4 di UA yang tiada akses internet atau persekitaran kondusif seperti ruang belajar yang sempit atau keadaan tidak selesa bagi melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian juga akan diberi kebenaran kembali ke kampus. Sementara itu, berita baik untuk para guru, pensyarah dan pelajar. Mereka bakal menikmati diskaun 20% daripada Malaysia Airlines Berhad MAS untuk penerbangan domestik. Diskaun sebanyak 20% kepada guru di peringkat persekolahan dan pensyarah Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT Awam dan swasta bagi perjalanan domestik. Dan tarikh penempahan bermula dari 9 Julai hingga 10 Ogos untuk tarikh perjalanan dari 10 Julai hingga 30 November 2020. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, diskaun boleh diperolehi menerusi tempahan atas talian dengan memasukkan kod promo yang akan diumumkan dalam masa terdekat. Manakala bagi pelajar pula, diskaun 20% akan diberikan dengan menjadi ahli program MH Explorer di laman web rasmi Malaysia Airlines. Diskaun berkenaan akan dinikmati sehingga 30 November 2020 atau tamat tempoh keahlian MH Explorer. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, harga istimewa kepada pelajar, guru dan pensyarah diberikan bagi memudahkan mereka pulang semula ke tempat kerja dan sekolah atau IPT masing-masing. Beliau memuji dan berterima kasih kepada MAS atas inisiatif itu dan menyeru syarikat penerbangan lain agar turut melakukan langkah sama. Kontroversi dokumentari Al Jazeera yang memburuk-burukkan Malaysia, pengendali dan wartawan agensi berita itu akan dipanggil polis dalam masa terdekat. Ia bagi mendapatkan keterangan bagi membantu siasatan berhubung isu berkenaan. Timbalan Pengarah Bahagian Siasatan dan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DCP Mayor Farid Al-Atrash Wahid berkata, beberapa individu telah dihubungi untuk tampil ke Bukit Aman dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya. Menurut bernama, mereka akan dipanggil pada minggu ini dan awal minggu depan. Polis turut akan memanggil seorang lelaki warga Bangladesh dikenali sebagai Raihan Kabir yang terbabit dalam dokumentari itu.
Mayor Farid Al-Atrash berkata kertas siasatan dibuka mengikut peruntukan perundangan kerana menyalahgunakan rangkaian perkhidmatan secara tidak wajar. Semalam, Bukit Aman mengesahkan 5 laporan polis diterima berhubung laporan dokumentari agensi berita antarabangsa itu. Al Jazeera sebelum ini menyiarkan dokumentari bertajuk Locked Up in Malaysia's Lockdown berdurasi 25 minit 50 saat yang mengecam layanan terhadap pendatang asing tanpa izin ketika Malaysia melaksanakan langkah mencegah penularan COVID-19. Isu pelanggaran etika kewartawanan dalam membuat laporan kami panjangkan kepada pengamal media berpengalaman yang juga Ketua Convergent, Komersial dan Multimedia NSTP, Dato' Ahmad Zaini Kamaruzzaman. Menurut beliau, Al Jazeera tidak boleh menggunakan alasan kebebasan media kerana hakikatnya kebebasan itu dan etika kewartawanan perlu seiring dalam sesuatu laporan. Kebebasan media ini sebenarnya terbuka, tidak ada hadnya. Tapi apa yang mereka lakukan ialah mereka menyiarkan berita itu tanpa mendapat pengesahan daripada pihak berkuasa Malaysia. Ini adalah satu pelanggaran etika ataupun pelanggaran prinsip kewartawanan yang sebenarnya. So kebebasan media tidak membolehkan kita ataupun seorang wartawan ataupun mana-mana agensi media untuk membuat laporan sesuka hati. Jelasnya tindakan sebegitu sedikit sebanyak menjatuhkan nilai kredibiliti seseorang wartawan. Ditanya adakah perlu Al Jazeera membuat permohonan maaf, ini jawapan beliau. So dalam hal ini memang patut memohon maaf dan menarik semula laporan yang telah disiarkan, dan pada masa yang sama kerajaan Malaysia perlu juga mengambil tindakan yang tegas dan sewajarnya terhadap Al Jazeera mengikut peraturan ataupun undang-undang dalam negara kita supaya perkara-perkara begini tidak berlaku lagi dan tidak ada pihak lain yang menggunakan apa yang dikatakan kebebasan media untuk melaporkan apa saja sehingga menjejaskan kredibiliti sesebuah negara ataupun pihak lain. Di Pahang, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengingatkan wartawan yang menulis sesebuah laporan perlu mengekalkan etika kewartawanan dan laporan yang ditulis harus diterima dengan baik dan tenang oleh masyarakat. Sama-sama kita menjaga etika dan kita sama-sama melaporkan dengan sebaiknya, dan biarlah berita yang kita laporkan dalam bentuk diterima dengan rasa tenang jiwa dan bukan dengan rasa susah gendah gulana ataupun membawa pada persepsi yang tidak baik. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia sebagaimana yang kita lihat teramat banyak dari segi kebaikannya, bagaimana layanan-layanan dan multiracial yang kita tengok, dan kita tengok betapa ramainya mereka yang dapat datang ke Malaysia dan duduk di Malaysia dengan aman damai. Bahkan mereka kadang-kadang boleh meraih dan mencari rezeki di bumi yang bertuah ini. Beliau ditemui selepas melawat Sekolah Menengah Agama SMA Al-Falah Raub Pahang yang terbakar baru-baru ini. Beliau turut mengumumkan sumbangan RM20,000 beserta 5 mesin basuh kepada sekolah berkenaan. Turut diluluskan permohonan penggantian permaidani. Nyaris dipatuk ular ganas. Bertemu kembali. Ketidaktentuan ekonomi dunia pasca Perintah Kawalan Pergerakan menuntut pekerja mempelbagaikan kemahiran kendiri dalam menyumbang kepada sesebuah syarikat dan organisasi. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perakaunan Profesional Malaysia MIPAC, Datuk Zaitun Muhammad Hassan berkata, ia penting bagi mengelak seseorang pekerja itu berdepan isu-isu seperti dibuang kerja atau dilihat tidak banyak menyumbang kepada majikan. Misalnya kita buat marketing dan kita marketing dalam media, kemungkinan kita boleh guna kepakaran kita untuk marketing benda lain.
mungkin consumer product ataupun produk-produk yang lain. Jadi kita kesinambungan untuk kita menampung keluarga kita tu penting ya. Jadi kita jangan memilih kerja. Dato' Zaitun turut mengesyorkan pembelajaran kemahiran baru secara dalam talian kerana ia lebih mudah, fleksibel dan percuma. Ia turut dilihat meningkatkan kualiti diri dalam penguasaan bahasa Inggeris selain amat bersesuaian dengan norma baru yang menuntut banyak operasi dan pekerjaan dilakukan di rumah. Dato' Zaitun ditemui TV Al-Hijrah selepas muncul pada siaran langsung program 60 minit bersama malam semalam. Kadar sewa tapak berniaga serendah RM20 sebulan. Itu tawaran bagi menggalakkan anak muda di kota berusia 35 tahun ke bawah menceburi bidang keusahawanan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, program pembangunan usahawan anak muda kota itu menyediakan sebanyak 1,122 peluang pekerjaan kepada belia yang hilang kerja berikutan ancaman COVID-19 tanpa perlu mengeluarkan modal yang tinggi. Oh, range harga barangkali berapa Dato' Manak? RM20. Yang ada kecil, kalau yang kecil RM20 sebulan je. Ya. Tapi sampai ratusan, ada ribu pun ada. But certainly murah daripada premis-premis yang kalau kat sini you nak sewa, for example, saya stop di satu gerai tadi, just a small petak, 3,000. Yang ini barangkali on same size, of course will be much less lah. Jelasnya beberapa lokasi strategik telah dikenapasti untuk dijadikan ruang perniagaan di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Antaranya 64 kios di kawasan River of Life, 490 kios di perhentian bas dan teksi, 85 kios di tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur, 200 truk makanan, manakala 96 kios dan ruang niaga di medan selera sekitar Putrajaya. Bagi yang berminat, permohonan boleh dibuat secara dalam talian di https://wp.kwp.gov.my dan pemohon boleh menyemak status permohonan mulai 1 Ogos depan. Dua anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kubang Pasu Kedah berdepan detik cemas apabila seekor ular sawa cuba menyerang mereka pagi tadi. Dalam kejadian itu, anggota terbabit Muhammad Zamri Abdullah dan rakannya Muhammad Hafizuddin Abdul Majid cuba menangkap reptilia berkenaan yang ketika itu melingkar dalam parit di kawasan perumahan di Changlun. Kongsi Muhammad Zamri ketika cuba menangkap ular sawa sepanjang lebih 6 meter itu, ia tiba-tiba mengundurkan badannya dan bersedia untuk menerkam. Katanya terkaman ular sawa boleh menyebabkan mangsa lemah dan rebah sebelum ular itu membelit serta menelan mangsanya. Ular ni dalam longkang. Tapi dia dalam keadaan agresif lah. Sebab dia mungkin dia keluar cari makan. Sebab semalam kita sini hujan. Mungkin dia keluar cari makan. Kalau kami sampai pun belum. Dia tak makan. Dia mungkin kami anggaran kami dia mungkin keluar cari makan lah. Muhammad Zamri berkata ular sawa itu berkemungkinan keluar dari kawasan paya semak berampiran untuk mendapatkan sumber makanan. Justru kira-kira 45 minit diambil untuk menenangkan reptilia berkenaan dengan mengumpannya. Dah dalam 2-3 kali cuba attack anggota saya. Dah dalam 2-3 kali dia cuba attack saya. Tapi daripada yang kami belajar daripada ni khusus alhamdulillah boleh ni ya. EPM melaporkan sepanjang bulan ini sebanyak 26 ekor ular pelbagai spesies berjaya ditangkap anggotanya di daerah Kubang Pasu. Pihak agensi itu tidak menolak kemungkinan faktor cuaca menyebabkan reptilia itu mencari tempat perlindungan dan sumber makanan atau mungkin tersesat daripada habitat asal. Bakal menyusul, benarkah COVID-19 rosakkan otak?
Bertemu kembali. Awas, anda mungkin berdepan risiko pencerobohan maklumat peribadi oleh pihak tidak bertanggungjawab apabila merekodkan butiran secara manual sebelum masuk premis perniagaan. Dibimbangi juga ia menjurus penyalahgunaan data peribadi itu untuk tujuan lain sehingga membahayakan seseorang. Sejauh mana rekod maklumat secara manual ini mengundang bahaya? Wartawan Nur Ayuni Johari merungkai isu itu. Kebelakangan ini ramai mula menerima mesej atau WhatsApp dari pihak yang tidak dikenali. Boleh jadi promosikan produk atau mungkin berkenalan. Malah ada juga yang menghantar mesej lucah. Apabila ditanya, pihak berkenaan memaklumkan maklumat peribadi itu diperolehi dan ada yang mendakwa membelinya daripada peniaga. Ada juga yang disyaki mencuri secara senyap. Menurut Ketua Pegawai Maklumat CIO Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya TS Dr. Madiha Muhammad Saudi, perkara itu amat membimbangkan kerana butiran ringkas peribadi boleh dimanipulasi dengan mudah berbanding mengimbas melalui aplikasi telefon pintar. Yang kita risaukan adalah perekotan maklumat melalui buku manual. Sebab kita tak tahu buku manual tersebut bagaimana pemilik kedai ataupun restoran memastikan buku log tersebut dalam keadaan selamat. Itu adalah salah satu concern kita berkaitan dengan keselamatan maklumat kita. Dari segi MySejahtera, bagi saya, kita telah dimaklumkan dari segi keselamatan oleh pihak MKN, KKM dan Mampu, di mana mereka menggunakan kalau dari segi switcher, data in transit telah disulitkan, dienkriptedkan dalam ayat lain, dan data di server juga telah dipastikan peringkat storannya. Jadi di situ tiada isu keselamatan. Jelas beliau lagi, jika kaedah manual terus diamalkan, risiko gangguan daripada pihak tidak bertanggungjawab terutama skamer amat tinggi. Malah menjejaki penjenayah yang menyalahguna data peribadi amat sukar. Sehubungan itu, Dr. Madya menyarankan penggunaan aplikasi yang disyorkan kerajaan seperti MySejahtera atau Selangkah MySelangor kerana ia lebih selamat dan menepati Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Sebagai contoh, kita tengok MySejahtera. Dia secara clearly stated mengatakan bahawa ia digunakan bagi tujuan pemantauan dan pencegahan COVID. Sangat clear. Jadi dia juga maklumkan bahawa ia adalah termaktub dalam PDPA. Secara dasarnya, pengguna kena ingat bahawa mobile aplikasi yang mengintegrasikan yang mengaplikasikan konsep PDPA adalah sangat berguna kepada pengguna kerana mereka menjaga hak pengguna. Sementara itu, orang ramai yang ditemui rata-ratanya lebih gemar menggunakan imbasan MySejahtera berbanding menulis secara manual. Mereka juga maklum tentang ancaman yang mungkin datang jika maklumat direkodkan secara manual. Kita dah letak maklumat kita sebagai tanggungjawab rakyat Malaysia untuk mengatasi penularan wabak ni. So di premis-premis sendiri dari pemantauan daripada kerajaan kepada premis tu secara terpulang berkala ataupun bagaimana, tapi daripada peringkat kerajaan kena ada pemantauan yang secara serius lah, sebab kita nak sekat premis ni mereka menjalankan operasi berterusan kan. So perlu adanya satu, orang kata, jawatankuasa pemantau atau task force untuk melihat supaya tak adanya peringkat premis menyalahgunakan data-data yang kita berikan tu. Akak lebih prefer scan sebab scan tu kita data kita terus masuk ke dalam MySejahtera. Jadinya mungkin kerajaan sebelum membuat sesuatu benda mungkin dia dah kaji dulu. Dia dah kaji ataupun dia dah kenapa dia menyediakan aplikasi tu mungkin selamatlah. Kalau kita tulis di buku banyak benda-benda yang negatif, contohnya penyebaran maklumat peribadi. Keduanya, bila kita tulis di buku yang saya sebut tadi, kita tak tahu siapa yang menulis sebelum kita, sama ada dia menjaga kebersihan atau tidak, pen itu di sanitizer atau tidak. Jadinya saya rasa di MySejahtera itu lagi selamat. Di bawah Akta Perlindungan Peribadi 2010, maklumat yang boleh direkodkan ketika memasuki mana-mana premis adalah hanya nama, nombor telefon serta tarikh dan masa tiba saja. Manakala rekod suhu badan dan nombor kad pengenalan tidak boleh direkodkan dan disimpan pemilik premis.
Nampak mudah, hanya perlu menulis butir peribadi di buku. Namun tahukah anda data peribadi itu boleh dimanipulasi oleh pihak ketiga? Justru amalkan langkah keselamatan hanya mengimbas melalui aplikasi yang telah diluluskan oleh kerajaan kerana ia dijamin selamat di bawah Akta PDPA 2010. Laporan Nur Aini Johari untuk Berita Alizra. Arab Saudi mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi penduduk warga asing di negara itu yang berhasrat menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut agensi berita Arab News, daripada 10,000 jemaah yang diperuntukkan menunaikan haji tahun ini, 70% daripadanya dihaskan untuk warga asing yang tinggal di negara berkenaan, manakala baki 30% lagi untuk rakyat tempatan. Bagaimanapun, keutamaan akan diberikan kepada jemaah yang tidak mempunyai penyakit kronik. Mereka yang terpilih akan menjalani proses saringan COVID-19. Mereka juga perlu melakukan kuarantin 14 hari sebelum dan selepas menunaikan rukun Islam kelima itu. Selain itu, keutamaan juga diberikan kepada mereka yang tidak pernah menunaikan haji sebelum ini dan berumur antara 20 hingga 50 tahun. Kumpulan warga asing yang memenuhi kriteria yang ditetapkan boleh mendaftar di laman sesawang berkaitan haji yang dikendalikan Kementerian Haji. Tarikh pendaftaran bermula 6 Julai lalu dan akan berakhir Jumaat ini. Brazil kekal negara kedua mencatat rekod kes positif COVID-19 paling tinggi di dunia selepas Amerika Syarikat. Perkabaran terbaru menyaksikan Presiden negara itu sendiri dijangkiti virus corona itu. Jair Bolsonaro diketahui dunia sebagai individu yang agak anti dengan peraturan-peraturan asas seperti penjarakan sosial dan pelitup muka. Presiden berusia 65 tahun itu mendedahkan beliau mengalami simptom selsema kerana ingkar arahan-arahan yang bersangkut paut dengan langkah pencegahan daripada virus COVID-19. Sebelum ini, Bolsonaro turut terpalit kontroversi apabila bertindak memecat Menteri Kesihatannya Luiz Henrique Mandetta. Perbalahan itu dipercayai berhubung langkah negara itu menangani penularan COVID-19. Brazil ketika laporan ini ditulis merekodkan 1.6 juta kes positif COVID-19 dengan lebih 65,400 kematian. Di United Kingdom, Saintis College University London mendedahkan terdapat kemungkinan ancaman COVID-19 boleh menyebabkan kerosakan otak. Ia kerana wujud bukti yang menjurus ke arah komplikasi saraf kronik, radang, psikosis dan kecelaruan. Pasukan penyelidik College University berkenaan mendapati 43 kes pesakit COVID-19 mengalami masalah sama ada kegagalan fungsi otak, strok, kerosakan sistem saraf dan kesan-kesan serius lain terhadap otak. COVID-19 dikenali berpunca virus corona baharu yang dikaitkan dengan sistem pernafasan dan memberi kesan ke atas paru-paru. Namun pakar saraf dan otak menyifatkan muncul bukti bahawa ia berkait dengan otak dan ia membimbangkan. COVID-19 kini menjangkiti 11 juta orang di seluruh dunia dan perkembangan terbaru mengaitkannya dengan otak mendorong penyelidik membuat kajian dengan teliti selain mengumpul lebih banyak data-data baru. Sebelum berpisah, jangan ketinggalan menonton siaran langsung analisis jam 9 malam ini di mana ia akan mengupas topik rancang kehamilan sebab takut miskin. Jadi kepada pasangan suami isteri, jangan ketinggalan bersama Finas Yunus dan ahli-ahli panelnya setengah jam lagi. Sekian untuk malam ini, saya Adek Mas Syahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.